Allah. Kalau dah mana tanda syukur pada Allah? Nak, dia terdak, bukan saya tak makan dalam jambang. Bukan makan awak kecil berok, buang air besar, buang air kecil. Itu nikmat. Lebih besar daripada nikmat masuk. Nikmat keluar lebih bernilai, lebih mahal daripada nikmat masuk. Nikmat masuk makan, minum. Nikmat keluar berok, kecil. Faham? Sebab tu nak makan, baca doa. Alhamdulillah. Berok, alhamdulillah. Kecing, alhamdulillah. Nabi ajar. Habis kitab-kitab hadis semua sebut doa keluar tanda. Nabi pesan pada umat ni. Benda yang sangat remeh tetapi sangat bernilai. Nah, kita dah anak berapa dah? Anak 4 orang dah. Tak pernah baca doa keluar tanda. Rambut berubah dah. Bulu tiak putih. Dah baca juga doa keluar tanda. Tak reti. Kalau kita tak pandai nak tafsir surah Lut, taklah hina sangat. Kita tak hafal surah apa benda ni, An-Nisa, tidaklah hina sangat. Tapi doa keluar tandah kita tak pandai nak baca. Faham-faham lah. Memang komang sepandai hidup terus kita ni. Nak, cuba juru nikah tanya. Sebelum saya mengakad nikahkan pengantin, saya akan tanya satu soalan mudah. Tandanya pengantin akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga nanti. Bolehkah pengantin membaca doa keluar tandas atau masuk tandas? Pengantin pun kata, Tok Imam, boleh saya ke tandas? Faham tak? Pengantin terkecing, tak ingat. Nampak tak? Dia masuk dalam tandas, dia halau ayah dia. Ayah, Tok Kodi tanya ni, doa masuk tandas. Nampak? Ayah dia pun, Allah mu ni bodoh, gitu pun tak tahu juga. Allah barkabira, walhamdulillah kasira. Faham tak? Doa iftitah terus bagi. Dengan ayah-ayah balik awal. Nah, ni benda ni kecil je, tapi dah kita ni tak ambil heran. Betul tak? Maka kita tidak tahu. Kalau benda yang kecil pun kita tidak tahu. Macam mana kita nak gemilangkan balik Islam, sehingga Islam menakluk Andalus dan Selatan habis daripada sebahagian daripada negara Eropah. Betul tak? Kerana cemerlangnya umat di zaman itu dengan keilmuan dan seumpamanya. Kita ni cemerlang dari segi nampak kemajuan sahaja tak? Dari segi spiritual kita masih lagi tidak cemerlang mana. Jadi biarlah kita gilat balik nur cahaya iman dan Islam yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam roh kita. Kita beri santapan-santapan yang mengenyangkan rohani kita. Baru balance dengan santapan jasmani kita. Duk makan nasi, duk makan chicken chop begitu begini. Maka rohani kita biar sama kenyang. Barulah jadi kita duk aturan ataupun gabungan rohani dan jasmani yang menjadi pemimpin atau khalifatullah fil ardi. Jadi penghujung daripada tazkirah ini, sebelum saya menjawab 2 soalan. Kita adalah orang Islam, kita adalah orang yang beriman. 2 ni kita yakin. Apa makna iman, apa makna Islam? Bila kita iman, kita dipanggil mukmin. Bila kita Islam, kita dipanggil muslim. Iaitulah keyakinan kita sungguh-sungguh kepada Allah. Dialah Tuhan yang sebenar. Keyakinan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Islamnya kita simpulkan dalam kalimah syahadah. Jadi Islam dengan lisan, iman dengan hati kita. Ada orang tanya, kenapa kita hanya sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Aku naik saksi hanya Allah itu Tuhan yang sebenar. Tak apalah, Allah itu satu. Tapi kalau Nabi kenapa saja? Apa tak banyak? Kan Nabi itu ramai, kan 25 rasul. Takkan kita nak syahadah dengan 25 orang rasul pula? Orang nak kafir nak masuk Islam nak syahadah dengan 25 rasul. Nampak? Jawabnya ulama, semuanya rasul ke, malaikat ke, jin ke, syurga ke, neraka ke, semayang ke, haji ke, qiyamul lail ke, bab masjid ke, dosa ke, pahala ke, akhirat, syurga, neraka, semuanya datang dari seorang je. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawa kepada kita semua ni. Maka cukup disimpulkan dengan seorang saja. Maka bila sebut seorang saja Muhammad, maka masuk segala Nabi dan Rasul yang lain. Nampak? Sebab itulah bila kita kata rombongan, mana mari seorang saja, mana dang rombongannya. Cukup sudah. Dia kata ketibaan,
yang mulia, sultan, nampak? Maka orang pun bangun belaka. Kenapa tak sebut semua yang mari? 3 buah bah. Dah umpamanya. Ataupun disebut maknanya raja ni apa sekian telah menakluk negara Mesir. Dah bukan dia seorang. Ada jeneral, ada brigadier jeneral, ada lieutenant, takkan nak sebut semua. Jadi sebut seorang saja dengan dialah, maka yang lain termasuk. Maka sebut Rasulullah seorang, dialah punca agamanya. Daripada dialah kita kenal Allah. Daripada dialah kita kenal malaikat, kita kenal Quran, kita kenal kitab, kita kenal hukum, kita kenal halal, haram, kubur, mahsyar, syurga, neraka, dosa, pahala. Maka simpulkan dengan seorang sahaja. Dalam 2 kalimah syahadah. Dan kita jaga betul-betul iman dan Islam kita, kerana iman dan Islam kita sama macam semayang. Semayang dia boleh batal, iman dan Islam pun dia boleh batal juga. Kalau semayang, apa yang membatalkan semayang? Ketuk. Batal semayang tak? Ketuk. Berapa kali ketuk batal? Sekali ketuk saja. Walaupun dia orang jahil atau dia ulama besar. Dia ketuk, orang kata tak batal lagi. Sebab apa? Pasal dia imam besar. Dan imam besar kena berapa? 7 kali ketuk. Faham tak? Pasal dia imam besar. Dah kalau imam kapung sekali puk tu kamu farakah dah. Ni 7 kali puk. Sekali lagi. Puk mufarakah lalu. Dah. Walaupun ulama mana sekalipun, sekali je ketuk, batal selalu wuduk. Tak perlu banyak kali. Maka begitu juga dengan syahadah kita, dengan iman kita, sekali saja sudah ranak punah jahanam iman dan Islam kita. Batu kita belajar yang membatalkan wuduk, batu kita belajar yang membatalkan wuduk, kita belajar yang membatalkan haji, kita belajar yang membatalkan puasa. Maka yang paling banyak yang membatalkan iman dan Islam. Jadi kadang-kadang kita tak tahu iman dan Islam kita batal, maka jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kamu. Wa aksiru min qauli la ilaha illallah, banyakkan sebut la ilaha illallah. Mana tahu kita ada buat benda yang merosakkan akidah kita. Kita duduk saja banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik motosikal, siapa kat traffic light, gerak tengok merah berhenti lah. Seluruh dunia traffic light merah berhenti. Faham? Kuning berjaga-jaga, hijau jalan. Tak ada kita traffic light biru, dia semua hijau belaka jalan. Jadi bila siapa merah kita berhenti RZ kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hijau kita pun jalan. Dapat 3 kali. Nabi kata afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah au kama qala. Sebaik-baik kalimah yang aku sebut dan nabi-nabi yang sebelum aku sebut adalah zikir la ilaha illallah. Mak rempik tadi tunggu api hijau, dia dang kata 3 kali. Tak salah 3 lah kata ulama, dia dang berkata sekali saja. Kalau dia ada buat silap dalam akidah, maka Allah telah perbaharui akan imannya. Ini kelebihan. Nampak? Lepas tu alaikum bi majalisil ulama, sentiasalah dengan majlis-majlis ulama seperti yang ada banyak sekarang terdapat di dalam di negeri Terengganu. Bukan kuliah subuh lah, kuliah maghrib yang dihadiri, yang mari mengajarnya imam besar negeri, yang mari mengajarnya maknanya ustaz. Saya tanya AJK masjid, dia kata paling ramai dalam masjid tu dalam 30 orang, 25 orang. Ini yang berlaku di Terengganu sekarang. Masjid yang di bawah kerajaan negeri Terengganu. Sekarang kita kuliah subuh sudah lebih daripada 10,000 orang. Nampak? Ini nikmat Allah yang patut kita syukuri. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendak. Kalau dia kata kosong masjid. Jadi macam Terengganu. Terengganu surah ramai orang. Surah, masjid tak ada orang. Kerja siapa? Kerja Allah. Nampak? Kerja Allah belaka. Dia boleh buat. Kita boleh buat mahal-mahal, tapi nak suruh jadi ramai tak boleh. Melainkan Allah yang caturkan. Nampak? Jadi bila kita keadaan sekarang, tak ada benda dah kita. Allah nak kesyukuran daripada kita. Nak berterima kasih. Jadi kita tengok ni, bukan saja-saja orang yang nak mengadakan program
Nak bukan 2 saat punya kerja. Nak bermesyuarat, nak pergi buat tu buat ni, telefon situ ni, nak menjayakan program. Lepas tu keluar pula satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tak berterima kasih pada manusia, tak berterima kasih kepada Allah. Nampak? Kita mari program, parking motor masuk, balik, start motor balik. Orang yang nak buat program, nak dengan fikir masalah flyer, dengan banner, dengan permit, dengan itu banyak. Sebab itulah nak kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah bersusah payah untuk memudahkan kita dalam negeri kita ni, nak untuk hadir majlis-majlis seperti ini. Bukan berada jadi gitu. Tok Imam kata, malam esok kita buat program sekali nak. Daripada awal pagi sampai petang, beres. Kau ni kung payah kung beres. Apa saja ni? Itu Pok Imam, bukan Allah Taala. Banyak kerja kena buat 3 minggu, 4 minggu tu berlelah payah. Nampak? Jadi tengok sempurnanya kita dak diajar oleh agama yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 perkara tadi, jaga-jagalah, jangan bagi batal. Kerana tidak boleh dah kita nak sujud sahwi kalau batal imam kita. Batal Islam kita tak boleh lah kita nak sujud sahwi. Jadi jaga betul-betul. Walau siapa kita, walau hobi kita berlainan, walau minat kita berlainan, tapi kita satu saja atas dasar iman dan Islam. Bila saja, di mana saja, yesterday, today and forever, dulu, kini dan selamanya, kita akan sentiasa nak menyebelahi orang-orang yang suka kepada agama Allah. Soalan yang pertama, saya nak pergi solat jemaah, bawa motor, cari masjid, dah jumpa-jumpa. Dah jumpa masjid, imam dah tahiyat akhir, siap habis salam dah. Soalan saya, boleh tak saya sambung belakang makmum yang lain yang kurang 1 rakaat dengan niat solat jemaat, dan saya kena solat zuhur sendiri ke? Dia kata dia nak pergi solat jemaat, bawa motor cari masjid, tak jumpa-jumpa sampai-sampai orang dah tahiyat akhir. Dia bawa motor cari masjid nak sembahyang jemaat, tapi lambat sampai. Pasal apa dia lambat sampai? Pasal dia bawa motor. Kalau motor bawa dia, memang cepat sampai. Dia bawa motor, jadi lambat sampai lah. Dah sapa-sapa orang dah tahiyat akhir. Jadi ada seorang makmum yang bersolat sambung rakaat. Adakah dia dapat rakaat Jumaat? Kata setengah ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, ya, dia masih mendapat solat Jumaat. Nampak? Kerana bersambung-sambung masbuk yang dapat 1 rakaat, dan sekurang-kurang jemaat 1 rakaat. Adakah jemaat dia sama dengan jemaat orang lain? Ulama jawab 2 jenis jemaat dia dapat. Yang pertama sama jikalau dia telah dihalangi oleh. Yang kedua tidak sama kerana memang jenis bawa motor tak naik. Sengaja mari lambat. Soalan seterusnya, boleh tak kalau sedekah infak kita niat dalam hati pahala sedekah dan ganjaran pada orang yang sudah mati? Adakah pahala itu sampai terus? Sampai kiamat pada orang yang sudah meninggal? Contohnya untuk atuk yang sudah meninggal, dia sedekah, katakan dia bersedekah, dia pergi petang-petang tengok bazar Ramadan, ada uzur syar'i sungguh. Pada orang minta sedekah, dia bagi RM1 atau RM10, dia niatkan sedekah itu untuk tok dia. Adakah sampai kepada tok dia? Maka jawab jumhur ulama, sama macam orang hidup juga, boleh beri manfaat atau tidak, sama macam kita masih hidup dalam dunia. Kita nak atur duit ke orang, belum tentu sampai, melainkan dengan izin Allah. Kita ambil surat, kita tulis molek, kita bubuh stamp atau surat patut 20%, kita bubuh stamp 30%, siap jilat, jilat tepek mana. Tapi kalau Allah tidak izin, sampai tak surat? Tidak sampai. Tapi ada kala kita tak ingat nak letak stamp, sampai juga surat. Tak ingat nak letak stamp. Tulis stamp, tak ingat letak, sampai. Tapi kadang-kadang kita letak stamp RM5, tak sampai. Dengan izin Allah. Postman mati, langgar di lori tengah jalan, habis surat-surat terbang. Atau postman malah nak atur di lori tengah jalan, habis surat-surat terbang. Atau postman malah nak atur pergi kat sungai, lepas dalam sungai surat. Nampak tak? Pernah berlaku dulu. Jadi begitu juga yang telah mati. Cuma ulama kata biiznillah, semua dengan izin Allah.